Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Kerana bersama dengan saya pada malam ini, alhamdulillah. Sorry, saya tak live di menggunakan normal line sebab internet saya masih down. Saya akan sebut, saya amat kecewa dengan Unify TM. Servis dia sangat teruk. Weekend dia tak datang. Lepas tu bila dia dah arrange hari ni, sepatutnya datang, dia tukar ke Rabu pula. Call pagi, dia kata datang petang. Tunggu petang tak datang. Bila call, dia kata, oh dah start dari Rabu. Oh, sangat-sangat mengecewakan. Saya call Maxis Fiber, saya tanya dia, kalau Maxis ni weekend datang tak? Dia kata kalau Maxis problem, weekend kita datang, tak ada masalah. Jadi saya pelik kenapa, apa alasan TM tak datang pada weekend ni. Jadi itu antara sebab kenapa saya tak boleh live. Tapi fikir-fikir balik, kena live jugalah sampai, takkan saya nak tunggu sampai Rabu baru saya nak live kan. LTL, terima kasih. Oh, nampaknya dedak Jcom dah masuk. Saya baru nampak tadi. LTL dari Puchong, Sungai Buloh, dari Jerantut, terima kasih. Putera Siddiq, Mat Amin. Putatan, Idris Awang, terima kasih. Putatan, KK, thank you. Just Mike, pasal marah Just Mike, relax lah. Tak dapat dedak Jcom ke? Alah, come on lah. Alah, relax lah. Dah dapat datuk, dah 111 orang dah dapat datuk ni. Report access scam, report number TM tu. Kau report access scam. InsyaAllah memang saya akan report access scam. SKMM. SKM, saya sudah cakap access scam. SKMM, terima kasih. InsyaAllah saya akan report. Saya akan report. Sepatutnya tak ada isu. Kita anak-anak sekolah, anak-anak kita nak ada meeting, kita nak buat ni, nak buat tu. Jadi dah lah Selcom pun line teruk kat sini. Jadi kita pun tak faham, bayar mahal-mahal, akhirnya servis dia hampir macam tu. Waalaikumsalam. Nur Nilam, terima kasih. Malam ni tak ada bersiaran di tempat-tempat macam ni. Jadi, ada yang tanya pasal liwat lagi ya. Tak sangka zaman ni masih ada yang tanya pasal liwat. Aduh, yai. Dedak Jcom dah masuk Okey, siapa yang hashtag dedak Jcom. Dia orang ni Jcom ni mana komen ni, dia kena buat komen. Kalau tak, dia nak claim macam mana kan. Duit tu dia kena claim dengan bos dia. Jadi sebab itu dia kena letak benda-benda tu kan. Tak apa, komen. Kita kesian dengan budak-budak Jcom ni, duit tak ada PKP. Jadi nak claim tu, dia kena maki hamun, dia kena keluar cerita-cerita yang tak masuk akal semua. So tak apa, silakan. InsyaAllah saya ni orang yang sangat baik hati dan kita galakkan untuk anda terus komen. Sebab apa? Boleh jadi top fan saya nanti. Jadi top fan semua. Silakan. Dari Keluang, clear. Terima kasih Zakaria. LTL dari Johor, Saka Katos. Thank you. Salam Datuk. Darurat tuan. Darurat bendanya. KKM sendiri kata angka tu tak betul. Jadi kita macam mana sekarang ni? Kita sekejap lagi. Lau Pat Long. Loud and clear. Okay. Dari Lima Patan, Nur Azam. Thank you. LTL, terima kasih. Daman Huri, LTL. Idrus Al-Shatri, terima kasih. Muhammad Fuad, Dedak BN. Assalamualaikum. Teres K. Van Hulzen. LTL, Richard Balang. Makan duit haram. Rashidah dari 92, thank you Rahim. Okey, minta kawan-kawan semua tolong share, tolong like, tolong share kepada kepada grup kita, kepada kawan-kawan kita, ke Facebook, ke YouTube, ke semua tempat lah, ke WhatsApp sebagainya. InsyaAllah kita cuba cover a few stories malam ni. Banyak benda yang saya nak cakapkan over the weekend ni, tapi disebabkan oleh internet itu saya kata tadi. Saya frust sangat dengan TM. Siapa orang-orang TM yang tengah menonton ni, saya frust dengan TM punya servis, dengan Unify punya servis, atau Unify ke TM sama lah kan. Sebab apa? Saya down si internet hari Jumaat. Bila kita call, dia kata nak datang Isnin. Okey lah, saya maafkan lagi lah. Boleh lagi kita nak bersangka baik. Biasanya weekend pun orang buat kerja kan. Yelah, internet down kot kan. Keperluan sekarang ni. Tapi bila sepatutnya hari Isnin dia datang, hari petang tadi sepatutnya dia datang. Bila kita call 4.30, dia kata pukul 4 pagi tu saya call. Saya tanya, janji ke petang ni? Petang dia datang. Tunggu. Pukul 4.30 tak datang. Kita call. Dia kata, oh dah tukar Rabu. Kita macam, apa hal kau tukar hari Rabu?
Kan? Jadi kita macam masalah lah kita, dan kita orang call kawan dekat Maxis Fiber. Dia tanya, okay, weekend kalau internet down, korang datang tak untuk tengok baiki? Dia kata, weekend kita datang, tak ada masalah. Jadi sebab dia kata hari ni hari peristiwa. Kita kata, apa masalah? Hari peristiwa pula. Hari ni, semalam hari cuti. Dia kata, so apa masalah semalam cuti? Hari ni kerja. Kan? Tempat kita orang ni kerja. So apa masalahnya? Jadi, itu yang menjadi persoalan. Bukan persoalan, itu menjadi kemarahan, mendatangkan marah kita. Akhirnya, tuan-tuan dan perempuan, tukar kepada Maxis Fiber. Saya tak tahu lagi ni kalau Maxis buat hal dengan saya, Maxis Sungai Maxis sekali kena sekarang ni. Kan? Batalkan TM. Boykot TM. Tukar kepada Maxis. Peduli apa? Melayu tak Melayu? Kau kalau kata Melayu, buat kerja betul-betul. Lepas ni orang kata, tak nak sokong Melayu. Tapi kerja macam ni, nak sokong macam mana? Dah kita yang sokong selama ni, dah lah internet tu 300 Mbps jadi 100, jadi 100 lebihnya. Mana 300-nya? Sekarang kita tukar habis. Senang cerita. Okey. Jacom, Dedak Jacom, terima kasih Dedak Jacom yang datang pada malam ini. Terima kasih. Salam LTL dari Bukit Jalil, Kalasinggam. Sri Raja Jacom, tolong berambus. TM ni memangnya masalah bro. Yelah, memang banyak masalah. Tapi kita cuba bersangka baik dengan TM sebelum ni. Tapi sangka-sangka baik kita pun nampak gayanya macam tak bersangka baik je. Jadi kita pun, apa lagi, kita tak ada hal lah, tak kisahlah. Okey. Datuk Nazri, Papa Gomo. Salam dari Singapura. Tak nampak lagi siapa lebih layak. Jadi PM ganti Muhyiddin selain desa untuk memulai ekonomi Malaysia. Betul. Saya tak menyampaikan perkara tersebut. Man of the hour. Tahniah kepada. Okey, pertama sekali kita go to the point lah. Tengok broadcast saya dah interrupted. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada 111 orang yang menerima darjah Datuk hari ni, yang saya boleh katakan telah mendapat darjat pula pangkat. Ada yang Datuk, ada yang Pingat dan sebagainya daripada Semena Hari Wilayah hari ini. Termasuk dan itu adalah lebih tinggi berbanding apa yang dianugerahkan oleh zaman Pakatan Harapan, seramai 23 orang. Hari ini 111 orang telah dianugerahkan. Saya rasa tiba masa untuk nak bagi jawatan-jawatan dan pangkat-pangkat ni kepada mereka-mereka. Untuk terima kasih kerana mengkhianat kerajaan yang ada. Itulah kot. So terima kasih. Tahniah saya ucapkan. Tak utama yang menariknya, Papa Gomo antara yang dapat. Itulah Lokman Dadam. Engkau tak pandai menjilat. Kalau kau pandai menjilat macam Papa Gomo, confirm kau dah dapat Datuk dah. Kan? Tengok Papa Gomo, jawatan dekat KDN dah dapat. Datuk dapat, gaji dapat. Apa yang kau dapat? Kau tak dapat apa? Aku memanglah tak dapat apa. Aku memang pembangkang kan. Aku daripada dulu pembangkang. Engkau tu UMNO kan. Sepatutnya engkau dapat lah kan. Sebab engkau tak pandai nak menjilat. Jadi kita nak cerita pendedahan, pergaduhan tu kadang-kadang kita kata dia orang ni semua akhirnya gaduh sama sendiri. Kan? Papa Gomo bantai Lokman Dadam bantai Papa Gomo. Lepas tu hari ni Cikgu Bat, semalam Cikgu Bat pula masuk, kena bantai oleh Lokman Dadam. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Papa Gomo, Cikgu Bat, Raja Petra, ni orang ni semua adalah paid missionaries. Askar upahan. Askar upahan maksudnya siapa yang bayar itu yang dia cakap. So apa yang jadi isu? Isunya tak ada. Siapa yang membayar itu yang dia akan jadi lidah rasmi orang tersebut. Dan mereka ni memang orang yang tak ada pendirian. Cakaplah Melayu ini, Melayu itu, Islam ini, Islam itu. Tak ada ceritanya tuan. Ujungnya berapa ribu. Rosmah bayar Papa Gomo 8,000 tuan-tuan. Sebulan masa zaman Najib berkuasa. Rosmah bayar Papa Gomo 8,000 sebulan gaji. Kan? Untuk jadi blogger. Untuk buat live. Ini benda tu tak pelik kan. Jadi kalau tengok live, saya pernah tengok sekali. Tertengok live Papa Gomo. Pukul 1 pagi, 15,000 view. Oi, saya kata boleh tahan budak ni, 15,000 view. 5,000 view. Bukan 15. 5,000 view. Pukul 1 pagi. 5,000 view. So macam, oi, hebat budak ni kan. Rupa-rupanya kita tengok, lah, kena bayar. Dana. Tak mustahil lah kita kata. Kalau setakat dana macam tu, gaji 8,000 sebulan, wah, sedap lah kan. Jadi, sekarang ni, itu masa zaman Najib kan. Zaman Najib berkuasa, Najib dia bayar. Alah, saya pun tahulah, Lokman pun sama. Lokman kena bayar. Tapi satu benda saya respect dengan Lokman ni, dia tetap dengan pendirian dia. Itu bab tu saya kena bagi kudos jugalah. Bab satu kita kena bagi kudos dia. Dibayar
dulu dibayar lah. Kita tahu Luqman. Dibayar tu bukannya dibayar kadang-kadang. Jangan ni kita ingat dibayar bulan-bulan tu. Dibayar tak. Kadang-kadang ada bayaran dia. Ada dia punya price yang dibayarkan. Macam saya kata lah. Oh, Sodik kau pun kena bayar. Ada orang tanya saya. Sodik betul ke ada parti keadilan bayar kau? Pertama sekali tuan-tuan. Parti keadilan ni parti miskin. Parti keadilan parti miskin. Bukan dia bayar saya. Saya bayar dia orang. Saya buat kerja on the ground. Ni sekarang ni kita baru beli buat titi untuk surau dekat, bukan surau sebenarnya, masjid dekat Kampung Tambirat Lot di Asrajaya tu. Ingat parti bayar ke? Tak. Kita cari duit sendiri tuan-tuan. Kita yang kena usahakan sendiri. Kita kena buat fundraising sendiri. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak membantu dengan ni jalan raya dah settle, kita dah dapat dana dah semua dengan semua kemudahan. Sekarang ni masjid tu kita nak letak aircon. Aircon tu dua unit, satu unit 3 horsepower. Tapi saya try beli satu unit. Satu unit tu pun lebih kurang dalam 4,000 termasuk pemasangan. Jadi itu antara yang kita nak try dapatkan untuk masjid tersebut. So siapa nak menderma, boleh menderma 014 6402434, 014 6402434. Okey. So balik kepada cerita tu tadi kan. So akhirnya sekarang ini menurut Luqman Adam, Papa Gomo sudah beralih arah. Dia sudah beralih arah tu, awal beralih arah tu apabila beliau dilantik sebagai pegawai di dalam KDN. Ramai tak tahu, Papa Gomo sudah bekerja di dalam Kementerian Dalam Negeri. Now, persoalan kita, siapa adalah dalam Kementerian Dalam Negeri? Siapa menteri di Kementerian Dalam Negeri? Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin ni menteri mana? Menteri parti mana? Parti Bersatu. Jadi kita tahu yang dia orang ni takkan menteri tu parti Bersatu boleh sewenang-wenangnya bagi satu jawatan kepada UMNO melainkan ada sesuatu yang dia dapatkan daripada situ. Dan ada seseorang yang recommend. Dan seseorang yang recommend Papa Gomo ni ke dalam KDN tidak lain tidak bukan adalah Hishamuddin and the gang. Hishamuddin baik kepada siapa? Azmin Ali. Azmin Ali dengan Hamzah Zainuddin ni siapa? Kita pun tahu hubungan dia orang. Jadi benda itu kenapa? Dia macam ni. Musuh terbesar bagi Bersatu kita pun tahu, musuh terbesar ada dua bagi Bersatu. Pertama Pakatan Harapan, kedua UMNO. Tetapi di antara Pakatan Harapan dengan UMNO, musuh Bersatu yang number satu adalah UMNO. Jadi kita dah cerita ni berkali-kali. Maka amat penting untuk memastikan bahawa UMNO itu kena dibinasakan daripada dalam. Kena dihancurkan daripada dalam. Jadi bila ada golongan kata no DAP, no DAP, no Anwar, adalah kerana golongan ini takut bahawa ada satu grup yang akan bergabung dengan Anwar, bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Kerana kalau sekiranya itu berlaku, maka keadaan untuk nak memusnahkan UMNO tadi tidak berjaya. Sekarang ni, hari ni saya baca bahawa si Ahmad Maslan mengatakan, nak tak nak Perhimpunan Agung UMNO kena diteruskan walaupun secara maya. Sepatutnya Perhimpunan Agung UMNO berlaku semalam, berlaku 30-31. Berlaku hari Sabtu dan Ahad yang baru-baru berlepas ni, 30-31 ni sepatutnya Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi Perhimpunan Agung UMNO terpaksa ditunda disebabkan oleh COVID. Cerita COVID pula, tuan-tuan dan puan-puan. DG kata, angka 5,000 tu sebenarnya angka daripada tahun 2020. Maka diletakkan di tahun ini kerana kita nak letak tahun ini supaya, sebab itu nampak banyak. Nah, persoalan saya, kalau angka 2020 dibawa ke 2021 dan menyebabkan jumlah itu banyak, jadi kenapa kita perlu darurat? Kalau itulah angka yang kita bawa ke 2021 daripada 2020, maksudnya bukan angka yang sebenar. Itu backlog punya data. Data backlog, data yang lama dibawa. Jadi sebab itu dia kata, sebab itu nampak banyak. Jadi macam tu, tak payahlah kita ada darurat. Tak payahlah kita ada darurat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya macam ni. Ada seseorang daripada Kementerian Kesihatan, dia ni pegawai perubatan, medical assistant. Dan dia terlibat antara yang mengambil data untuk bukan mengambil data lah, tapi dia terlibatlah dalam data di Sarawak. Dia kata kepada saya, dia kata itu satu penipuan. Di Sarawak kita bagi data berdasarkan apa yang berlaku. Hari ni kita bagi data, esok data tu akan di-announce.
Mustahil. Ini bukannya zaman tahun 1970-an kita kena guna Telegram, kita kena guna post untuk hantar surat, kita nak kena guna burung merpati ke hantar surat ke macam mana kan. Ini zaman moden teknologi tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita guna WhatsApp pun dah boleh guna. Kita sekarang guna Google macam-macam kita boleh guna. Instantaneous. Data boleh dihantar dengan pantas. Jadi sebenarnya bagi saya angka yang dikatakan backlog itu adalah satu penipuan. It's a lie. Satu penipuan mengatakan banyaknya angka sekarang ini sebab kita ambil daripada 2020. No, it's a lie. DG please. DG please. Jangan sampai rakyat hilang respect kepada anda. Jangan jadi juru cakap dan jangan jadi lidah pengkhianat. Tolong. Have integrity kepada rakyat. Kalau jumlah itu tinggi, cakap jumlah itu tinggi, apa masalahnya? Dan pekeliling yang baru keluar baru-baru ini, hanya 10% daripada yang kontak rapat saja akan diuji. 10% daripada kontak rapat saja yang akan diuji. Itu menimbulkan satu lagi masalah. Jumlah sebenar yang positif itu sebenarnya lebih tinggi. Now, kenapa? Kenapa perlu nak tipu data? Kenapa perlu nak swipe under the carpet dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan, ini semua tak lain tak bukan Azmin Ali. Ini semua Azmin Ali. Kenapa? Pelabur dah lari daripada Malaysia. Pelabur lari ni bukan masalah COVID. Pelabur lari ni sebab kurang percaya kepada integriti pimpinan. Politik Malaysia ni dia kurang yakin kepada apa yang berlaku sekarang ini. Larinya pelabur disebabkan keadaan dan suasana yang ada sekarang ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya kata, bila data itu dikeluarkan, data itu bukan data sebenar. Jumlah positif itu adalah lebih tinggi. Satu pekeliling, surat pekeliling keluar, KKM mengeluarkan satu surat pekeliling mengatakan bahawa sekiranya kontak rapat itu tidak bergejala, maka tidak perlu untuk nak test semua. Hanya cukup nak test 10%. Bayangkan, katakanlah satu kilang tu ada 10,000 orang pekerja. Bayangkan, katakanlah ada positif dan semua 10,000 itu kena test. Disebabkan mereka tidak bergejala, maka 10% daripada 10,000 itu kena saja yang akan dites. Maksudnya apa? 1,000 kena test, 9,000 tak kena test. 9,000 itu tidak bergejala tuan-tuan, tetapi berkemungkinan positif. So dia boleh pergi pasar, dia boleh pergi jumpa orang, dia boleh salam dengan orang, dia boleh balik kepada keluarga dia boleh jumpa mak bapak dia boleh pergi orang kata pasar malam dan sebagainya. Dia boleh pergi pelbagai tempat. Dia positif tidak bergejala, berbeza. Tidak bergejala ni maksudnya apa? Dia positif tapi dia tak demam, dia tak sesama, dia tak masuk hospital. Ada. Dan saya tahu sekurang-kurangnya 2 rakan saya yang positif tetapi tak bergejala. Dia positif tetapi tak bergejala. So hospital pada sebelum keliling tu keluar, hospital datang ambil dia. Sekarang ini 2 rakan saya positif tetapi mild sebab dia demam, dia pergi cek positif. Dah positif, ambulans tak ambil pun. Tak isolate pun dia, tak quarantine pun dia. Dia positif, demam, tetapi tak quarantine pun dia. Itu yang berlaku kepada seorang anggota polis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedekahkan Fatihah kepada beliau yang meninggal dunia baru-baru ini di rumah kerana quarantine diri setelah positif COVID. Tuan-tuan, what have we become? Negara kita ni nak jadi apa negara kita ni? Yang beli vaksin Kementerian Sains dan Teknologi. Yang mengedar vaksin sebuah syarikat yang jual tiang keluli. Jual tiang keluli. Jadi pengedar vaksin. Tiba-tiba KKM kata, kita itu adalah penipuan, adalah fake news. Kita tak ada pun bagi mereka untuk nak ngedar vaksin. Tuan-tuan, saya dah investigate company tersebut. Saya tengok keratan-keratan akhbar. They have spent, diorang telah membelanjakan 20 juta untuk persediaan menjadi pengedar vaksin. Company company jual tiang keluli. Dah siap sedia spend 20 juta. Kalau mereka tak ada kontrak, takkan dia nak spend 20 juta, tuan-tuan. Kalau kontrak tu tak ada kat tangan, takkan dia nak spend 20 juta untuk nak pergi edarkan vaksin. Bodoh punya company kalau dia nak spend million of dollars untuk sebuah projek yang dia tak dapat lagi. Jadi sebenarnya benda tu dah ada, benda tu dah dapat.
Baru-baru ni anak menantu Muhyiddin Yassin dikatakan telah mendapat projek sebanyak 1.18 bilion untuk sistem bagi sistem custom. Bilion, tuan-tuan. Saya pun company buat sistem, saya tak tahu sistem apa yang dia pakai sampai 1 bilion tu. Saya tak tahu sistem apa yang sampai 1 bilion. Sekarang nampak tak apa tujuan darurat ni, tuan-tuan? Apa tujuan darurat? Sekarang dah nampak belum? Ke nak saya lukis ni? Ke saya nak lukis sekarang ni? Apa tujuan darurat? Okey. Darurat ini, yang paling utama kepada darurat, pertama sekali, saya dah cerita sebelum ni, tapi saya cerita balik. Pertama sekali, darurat tidak menggantung parlimen. Darurat tidak menggantung pilihan raya. Darurat tidak mewajibkan kita perintah berkurung. Okey? Tapi apa fungsi darurat? Darurat adalah satu keadaan di mana satu undang-undang yang biasanya pada kebiasaannya, pada luar daripada darurat, tidak boleh diadakan, ataupun satu peraturan ataupun satu arahan yang pada hari kebiasaan tidak boleh diadakan kerana bercanggah dengan perlembagaan, bercanggah dengan undang-undang, bercanggah dengan morality, bercanggah dengan human rights. Biasanya tidak boleh diadakan, pada zaman darurat boleh diadakan. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Zaman komunis, mana boleh kita tembak rakyat sesuka hati kalau dia keluar rumah, betul? Itu melanggar perlembagaan kita, melanggar human rights. Tetapi kalau darurat berlaku, keluar istihar darurat, keluar undang-undang mengatakan, kalau selepas pukul 7, kerajaan boleh tembak sesiapa yang berada di jalan. Tidak dikatakan menyalahi undang-undang kerana itu adalah dalam keadaan darurat dan kita dah bagi warning kepada rakyat. Nah, balik kepada cerita saya tadi. Dalam keadaan darurat ini, apa yang kita boleh buat adalah undang-undang. Dan salah satu undang-undang yang paling besar dibuat ialah menggantung parlimen. Ada yang kata kepada saya, apa kena mengena gantung parlimen is? Gantung parlimen lah, tak ada apa pun dah pun. Tuan-tuan dan puan-puan, itu siapa yang cakap demikian bermaksud dia tidak faham fungsi parlimen, dia tidak faham apa itu demokrasi. Di dalam darurat, bukan setakat itu, apa-apa sahaja undang-undang boleh dilaksanakan di dalam darurat, walaupun undang-undang itu dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Kita kata menggantung parlimen itu adalah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Maksudnya memanggil parlimen itu bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Sekarang ini kerajaan Muhyiddin Yassin dengan menggantung parlimen telah menggantung satu bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi siapa sebenarnya sekarang ini yang derhaka dengan Majlis Raja-Raja dan juga Agong? Muhyiddin Yassin. Jadi kita kata yang derhaka adalah Muhyiddin Yassin. Dengan itu, tuan-tuan, apa dia? Pertama, adalah menjadi tanggungjawab parlimen mempersoalkan setiap apa tindakan, gerak-geri, perbelanjaan, pendapatan, pembelian, apa sahaja purchase, apa sahaja kontrak yang dikeluarkan. Parlimen mempunyai hak untuk bertanya kepada menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, kementerian-kementerian bagi mendedahkan butiran setiap projek yang dikemukakan. Bila vaksin itu ditandatangani tahun lepas, saya ingat saya bulan Disember, bila Muhyiddin membuat unilateral decisions untuk membeli vaksin, sehingga kan DG Dr. Noor Hisham mengatakan dia sendiri tak tahu bahawa kerajaan Malaysia telah menandatangani pembelian vaksin tanpa melalui KKM, itu menimbulkan satu tanda soalan yang besar. Tanda soalan yang lagi besar, pembelian itu tidak melalui KKM, tetapi melalui Menteri Sains dan Teknologi. Kenapa? Sebab apa? Kalau melalui KKM, tuan-tuan dan puan-puan, pricing jumlah harga itu diketahui oleh KKM. Pegawai-pegawai di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ini dah biasa membeli vaksin. Dah biasa deal dengan vaksin provider. Dia boleh tahu price. Dia boleh pergi scout around, dia boleh tanya rakan-rakan counterparts di seluruh dunia, bertanya, okey, berapa kau beli vaksin? Agak-agak berapa nilai, range harga. Mungkin dia tak boleh bagi tepat sebab dia sign NDA, non-disclosure agreement. Tetapi dalam masa sama, dia boleh minta secara range-nya berapa harga kau boleh bagi. Akhirnya, dia tak melalui KKM, pergi ke Kementerian Kementerian Sains dan Teknologi di bawah KJ, Khairy Jamaluddin. Kita pun pelik. Bagaimana
benda yang melibatkan kesihatan ini dibeli oleh Kementerian Sains dan Teknologi tanpa melalui KKM. Selepas itu, yang mengedarkan vaksin itu tidak juga melalui KKM. Tuan-tuan dan puan-puan, vaksin Pfizer ini memerlukan satu special. Saya bertanya dengan rakan saya ni, kawan saya ni dia supplier kepada medical equipment, dan termasuk dia kata dia dah 30 tahun, lebih 30 tahun supply equipment kepada KKM. Dia kata, saya tanya dia pasal Pfizer. Dia kata bukan Pfizer tu perlu ada deep cold storage yang memerlukan -70. Dia kata betul. Moderna tak perlu. Ya, Moderna tak perlu, tapi Moderna mahal sikit. Singapore beli Moderna. Now dia kata itu tak ada isu. Dia kata kita pun biasa supply vaksin punya cold chamber tu kepada hospital-hospital dan klinik-klinik. Dia kata malah transportation, kalau ini cold chamber -70 kan, untuk transport dari point A ke point B, transport kenderaan tu sendiri boleh store -70 tanpa ada masalah untuk dia pergi ke satu tempat. Tak ada masalah. Dia kata saya dah supply dengan KKM more than 30 years. Dia kata okay, now balik kepada cerita kita. Akhirnya yang dikatakan dapat projek, sebuah syarikat yang menjual, yang supply tiang keluli. Apa dia tahu tentang vaksin? Apa dia tahu tentang KKM? Apa dia tahu? Alah, bukan susah pun. Kau upah orang, kau handle lah benda ni. Ya, kita boleh upah orang, kita handle. Spend dah 20-30 juta kat situ. Ya. Kan? Projek bilion-bilion. Ya. Balik kepada cerita. Kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana darurat ini digunakan untuk melindungi satu aktiviti-aktiviti yang parlimen tak boleh persoalkan. Balik kepada cerita tadi, kenapa kita perlukan parlimen? Kalau parlimen ada, parlimen boleh persoalkan. Siapa beli? Berapa beli? Kenapa orang ini? Kenapa tak orang tu? How much we spend? How much the commission? How much itu? Menteri jawab. Itu yang mereka tak berani sampai sekarang nak dedahkan. Vaksin sampai hujung bulan ni, bulan Februari ni, 1 juta dos vaksin akan tiba pada hujung Februari ni. Yes, 1 juta. Total 12.5 juta atau 39% daripada jumlah populasi Malaysia akan dapat vaksin hujung tahun ini. Jumlah yang terlalu rendah. Di parlimen kita boleh tanya, kenapa rendah sangat? How much we spend? Ya, kerajaan negara sign NDA, Non-Disclosure Agreement, tetapi tidak bermakna dia tak boleh dedahkan kepada PAC. Berapa jumlah yang telah dibayar? Akhirnya Belgium pecah rahsia. Kita bayar 1 bilion ringgit, 1 bilion ringgit untuk 1 juta vaksin. Kita bayar 1 bilion ringgit, untuk 3 juta vaksin. Kita bayar 1 bilion untuk 3 juta vaksin. Sedangkan Belgium bayar 1 bilion untuk 33 juta vaksin. Saya betulkan, bukan 1 bilion untuk 3 juta vaksin. Kita bayar 3 bilion, 3 ke 5 bilion untuk 3 ke 5 juta vaksin. Lebih kurang macam tu. But whatever it is lah, we pay a very ridiculous price. Sama ada menteri kita bodoh nak negotiate atau ada udang di sebalik mi. Itu saja yang kita boleh cakapkan sekarang ni. Jadi berbalik kepada cerita kita, kita nak kata apa kepada keadaan yang sekarang? Dan apa yang kita boleh katakan kepada keadaan yang sekarang? Melainkan kerajaan ini cuba untuk nak sakau daripada bawah. Kerajaan cuba nak ambil daripada pintu belakang. Dah biasa ambil kerajaan daripada pintu belakang. Alah, ambil sikit-sikit komisen, barang 100-200 juta, barang 500 juta, bagi dapat 1 bilion projek. Apa salahnya? Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada satu syarikat yang sudah dianugerahkan sistem dipanggil SKIN, sistem untuk custom punya sistem, telah menyaman kerajaan Malaysia kerana mereka telah ditamatkan kontrak tersebut. Rupanya kontrak itu nak dibagikan kepada syarikat yang dikatakan mempunyai hubungan dengan menantu Muhyiddin Yassin. Kontrak syarikat tersebut, saya lupa nama syarikat tu, ada dalam berita. Mereka telah menyaman kerajaan Malaysia berjumlah 700 juta ringgit. 700 juta ringgit. Mereka telah menyaman kerajaan Malaysia 700 juta ringgit kerana kerajaan Malaysia telah membatalkan kontrak
yang telah dipersetujui untuk mereka supply sistem kepada custom ke immigration. Saya tak ingat salah satu tu. Sebanyak 700 juta ringgit. Jadi perancangan itu sebenarnya telah berlaku lebih awal daripada ini. Telah berlaku lebih awal daripada ini. Tuan, kadang kita bertanya, ni baru ni, tadi ada yang kata, kita kena tingkatkan lagi denda kepada rakyat supaya mereka aware tentang keadaan macam ni. Tuan, nak denda rakyat lagi ke? Kerajaan ni apa? Kerajaan nak mendenda rakyat ke? Bila engkau allow kedai buka, kau allow rentas negeri, engkau allow, rentas negeri tak allow lah, engkau allow kedai buka, engkau allow mall buka, engkau allow ekonomi buka, rakyat nak buat apa? Rakyat nak buat macam mana? Dah kata kedai buka, kita pergilah kedai. Memanglah luar daripada kawasan kita tak boleh pergi, tapi dalam kawasan tak ada kata tak boleh kan? Jadi rakyat keluar macam biasa, terutama kawasan di mana penduduk dia padat. Yes, Sintech nama company itu, tapi dia dah tukar nama baru-baru ni. Ada yang Awantech, betul. Syarikat Awantech, tapi nama Awantech tu nama baru. Dia ada nama syarikat sebelum ni. Search Awantech. Awantech saman kerajaan Malaysia 700 juta sebab kontrak untuk supply system telah immigration. Yes, thank you Azri. Telah dibatalkan. Dinamakan sistem tu dinamakan SKIN, SKIN. Jadi apa? COVID ni untuk apa? Darurat ni untuk apa? Ada lagi nak berhujah darurat untuk mengurangkan mengurangkan COVID. Dia tuan-tuan. Kita mula darurat hari tu 11 hari bulan tau. 11 Februari. Kita mula darurat 11 Februari. 2 minggu, 3 minggu, ini dah 4 minggu tuan-tuan. 4 minggu tak kurang 3 ke 5 ribu, jumlah itu tidak kurang. Sebenarnya kalau ikutkan jumlah mungkin boleh lebih daripada 5 ribu dah. Tetapi disebabkan oleh pekeliling yang mengatakan bahawa tak perlu ambil kontak rampat semua, maka jumlah itu kadar lebih kurang 5 ribu lebih. Bayangkan. Kalau lebih daripada 5 kita ambil semua, saya rasa jumlah tak mustahil 6, 7, 8 ribu tuan-tuan. Tak mustahil 6, 7, 8 ribu setiap hari. So darurat ni untuk apa? Kalau macam tu. Jadi darurat ni tak berjaya. Kalau darurat dah tak berjaya, maka apa kata kita buka parlimen? Apa kata kita buka parlimen? Apa tujuan buka parlimen ni? Kita nak persoalkan kerajaan yang ada sekarang ini. Berkenaan dengan apa tindakan mereka. Projek-projek itu bagi kepada siapa? Kenapa pegawai Datuk sampai 111 orang dapat? Kenapa distribution kepada vaksin itu siapa yang dapat nanti? Kenapa Kementerian teknologi, Kementerian Sains dan Teknologi yang dapat yang buka tender untuk beli? Kenapa bukan KKM? Ni hari ni KKM menafikan bahawa dua orang pemuda yang AMK yang menerima vaksin, itu bukan vaksin yang pertama, trial vaksin. Itu bukan vaksin yang pertama. Habis yang itu apa? Dia kata mungkin placebo. Mungkin vaksin. Siapa kata itu placebo? Dia kata mungkin placebo. Yalah, kita clinical trial ni. Kita kadang-kadang kita inject vaksin, kadang-kadang satu bukan vaksin. Kita nak tengok reaction sama atau tidak. Yes, betul. Tetapi tuan-tuan, at least dia berani untuk nak buat clinical test. Muhyiddin Yassin berani ke? Buat perutusan pun tak ada wartawan depan 30 perutusan. Bapak perutusan. 30 perutusan depan wartawan sekali pun tak berani. Perdana Menteri apa yang tuan-tuan ada? Yang Jacom ni ada? Ni dedak Jacom tuan-tuan. Saya tak risau. Yang maki saya tak ada risau. Tak ada risau. Saya tak risau yang maki-maki ni. Sebab apa? Ni semua fake account yang saya tahu mendapat dana. Tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak cerita tuan-tuan dan puan. Diorang ni semua dapat duit. Diorang dapat duit. Untuk hentam saya ni, diorang dapat duit. Majoriti diorang dapat duit. Majoriti diorang dibayar. Sebab itu dia berani hentam kat sini. Dan memang mereka nak hentam. Sebab apa? Majoriti rakyat sekarang ini dah tahu
bahawa keburukan kerajaan sekarang ini yang menghimpit kita. Tuan-tuan, sekarang ini pendapat daripada bila kita tutup PKP, banyak lagi syarikat dah tutup. Pelabur dah lari. Kita tahu keadaan pelabur kita yang lari sekarang ni. Pergi ke negara Indonesia, pergi ke Vietnam, pergi ke Singapura. Tapi Singapura tak adalah. Vietnam, Indonesia, Thailand, dia orang sanggup lagi pergi ke sana. Untuk tujuan apa? Sebab apa? Dia rasa bahawa kerajaan sekarang ni tidak mampu untuk menstabilaskan politik. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, corruption index tahun Pakatan Harapan masa zaman Najib 61, 100 paling teruk, 1 paling hebat. Zaman Najib 61, PH memerintah 51, naik 10 anak tangga. Zaman PN memerintah turun 57 kedudukan. Antarabangsa pun nampak akan keburukan kerajaan sekarang ni. Dedak-dedak Jacob ni, bila dia dah dapat dedak, dia orang peduli? Itu saya kata tadi. Yang penting dapat datuk, dapat jawatan, gaji dapat, allowance dapat, commission dapat. For them, it's nothing to lose. Tapi yang rugi ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni, rakyat ni rugi. Kita ni yang menderita. 45 juta untuk Jacob, kita yang susah. Apa yang kita dapat? Announcement hari tu, apa yang kita dapat? RM10,000 duit KWSP. Itu duit aku sendirilah. Itu duit tuan-tuan sendirilah. Bukan duit kerajaan pun. Itu bukan duit kerajaan pun. Duit tuan-tuan sendiri. Bayangkan kita simpan duit dalam tabung. Lepas tu kita korek balik duit tu. Siapa kita kena berterima kasih? Terima kasih pada diri sendiri. Terima kasih pada diri sendiri. Kerajaan tu tukang pegang duit kita sementara. Sama ada sekarang ke 55 ke, kita kena keluar juga duit tu. Kita kena keluar. Nak berterima kasih apa? Aku tak berterima kasih pun. Hanya kau allow aku buka duit aku sendiri. Apa yang aku nak terima kasih? Aku pergi ke bank, aku tak cakap terima kasih pun pada ATM sebab aku tahu itu duit aku sendiri. Aku masuk duit dalam bank, aku withdraw duit, aku cakap, ya Allah, terima kasih ATM machine. Kau telah bagi aku 500 hari ni, 200 hari ni. Terima kasih ATM bagi aku duit. Mwah! Tak ada kita cakap macam tu. Kita tak cakap macam tu sebab kita tahu duit dalam ATM tu duit kita sendiri. Yang patut berterima kasih kepada kita adalah bank tu sebab kita simpan duit. Yang patut berterima kasih kepada kita adalah kerajaan kerana kita simpan duit. Duit kita itulah yang digunakan oleh Zafrul, pinjam oleh Zafrul 35 bilion bagi menyelamatkan keadaan negara kita. Dia yang kena berterima kasih kepada kita semua. Dia yang kena berterima kasih kepada kita. Kenapa pula kita kena berterima kasih kepada dia? Bukan duit dia seorang ada dalam tu. Itu pun bukan semua orang dapat Aisina, betul? Bukan semua dapat Aisina. Bagaimana yang tak dapat? Ada lebih 1 juta penduduk Malaysia yang tidak dapat apa-apa benefit daripada apa yang daripada bantuan prihatin ke, moratorium ke, Aisina ke. Ada lebih 1 juta penduduk Malaysia yang tak dapat benefit tersebut. Bagaimana dengan keadaan mereka? Kita sebut hari tu, saya interview saudara Mazwan, OKU penglihatan. Dia kata, Cik Iswadi dia kata, saya nak suggest satu benda lah. Kalau boleh OKU ni jangan diletak di bawah kategori B40. Dia B40 tapi dia ada kategori lain. Saya setuju. Sebab B40, dia miskin. Tetapi dia ada keupayaan untuk nak cari kerja apa-apa. Tuan-tuan, kalau kita tak ada mata ni tuan-tuan, mata ke, tak ada kaki ke, tak ada tangan ke, pekak ke, ada sesuatu lah kekurangan pada fizikal kita ni, dia mengurangkan lebih 50% jenis peluang pekerjaan. Bayangkan, buta mata ni, membaca, menulis tak boleh tuan-tuan. Tapi braille ada. Tuan-tuan pandai tulis braille ke? Tuan-tuan pandai tulis braille? Tak pandai kan? Nak bawa Grab tak boleh. Nak bawa Food Panda tak boleh. Nak ambil lesen motor tak boleh. Kalau orang buta pergi ambil lesen motor, memang confirm pergi langgar tiang lah. Jadi, kekurangan kepada jumlah tersebut, sepatutnya kita ada satu skim yang lain. Okey, tak apa. Menang Pakatan Harapan nanti, menang Pakatan Harapan lagi nanti, perkara pertama saya nak bawa adalah saya nak bawa wakil-wakil OKU daripada setiap jenis OKU pergi berjumpa dengan menteri-menteri. Itu antara perkara pertama saya nak buat. Kalau Pakatan Harapan menteri tak nak buka pintu dengan saya, tak nak buat appointment dengan saya, siap korang.
Ini zaman Pakatan Harapan pemerintah dulu aku tak sebut. Aku sebut juga sebenarnya. Saya bantai Mahathir beberapa kali. Sebab lantik Latifah Koya. Kali ni kita bantai lagi tu. Kobin Singh berapa kali kena dengan saya. Buat penerangan tapi tak reti buat penerangan. Ambil kau. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ni, yang dapat laba sekarang siapa? PN. Yang dapat laba siapa? Ni, Jacom ni. Yang dapat untung siapa? Diorang ni. Kita dapat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dapat apa? Dapat BRIM. BRIM tu datang daripada mana, tuan-tuan? Ingat kerajaan ada duit ke sekarang? Dengan bisnes tak buka, dia orang dapat duit daripada mana? Jadi itu saya pelik macam mana dia boleh project, Zafrul boleh project. Kita punya company GDP kita boleh meningkat sehingga 8%, 5, 6, 7, 8% growth of our GDP. IMF meramalkan Malaysia akan bertumbuh dia punya GDP 7%. Saya tak tahu IMF ni dapat dari mana-mana. Dia bergantung kepada keputusan kita. Bergantung kepada keputusan kerajaan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu satu cerita. Sekarang ini, kita cerita jumlah majoriti. Ada yang bertanya kepada saya, ada majoriti ke? Bila nak tukar? Jumlah majoriti dah ada, saya dah sebut. Jumlah majoriti dah ada. Kita balik kepada cerita. Cerita Tommy Thomas yang mengatakan bahawa sepatutnya Kak Wan Azizah dilantik sebagai Perdana Menteri interim pada 20 Februari sewaktu Mahathir meletak jawatan. Itu adalah cerita yang benar. Okey, saya nak cerita ni. Pada waktu itu, sewaktu Mahathir meletak jawatan, ni ada rakan saya di dalam pejabat di Jabatan Timbalan Perdana Menteri menghubungi saya. Saya tanya dia, so macam mana sekarang? Dia kata, kita tengah tunggu untuk berkemungkinan besar, saya ingat lagi, Kak Wan akan jadi Perdana Menteri. Saya kata, iya ke? Dia kata, iya, kita tengah tunggu ni, dia kata. Sebab Mahathir dah letak jawatan, kita tunggu. Tu petang tu, malam tu rupanya tak jadi. Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri interim. Masa tu saya marah. Saya kata, mana ada Perdana Menteri interim yang letak jawatan tu dia lantik balik jadi Perdana Menteri interim. Masa tu begitu marah lah. Saya begitu marah dengan Yang di-Pertuan Agong masa tu lah. Kemudian hari ini Tommy Thomas mendedahkan semalam lah bahawa yang tak nak Kak Wan jadi Perdana Menteri interim rupanya Mahathir. Rupanya Mahathir sendiri yang tak nak Kak Wan jadi Perdana Menteri interim. Dia melantik diri dia jadi Perdana Menteri interim. Ada orang tanya, kenapa Kenapa dia tak nak? Tuan-tuan, kalau Kak Wan tu dilantik jadi Perdana Menteri interim, sekejap je dia pegang. Tahu tak dia akan bagi kepada siapa? Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan paling pantang kepada Mahathir adalah melantik musuh dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Siapa musuh dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi in his power, dia cuba apa sahaja untuk memastikan supaya interim Prime Minister itu adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya, bila Muhyiddin Yassin angkat sumpah, segala-galanya telah bagus, telah terlaksana. Berjaya rancangan rancangan pada Mahathir dan juga Azmin untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sekalian tuan-tuan, Tommy Thomas menulis dalam buku dia bahawa hari pertama dia dilantik menjadi Attorney General, AG, seterusnya, the next day, Mahathir minta dia letak jawatan. So Mahathir cakap apa pada dia? Tommy, dia kata, saya baca dalam buku dia kata apa? Dia jumpa Mahathir, dia macam, hari pertama, semua orang congratulate, tahniah, congratulations. Hanya dia je yang tahu bahawa pagi tu bila dia jumpa Mahathir minta dia letak jawatan. Sedangkan dia baru dilantik oleh Agong tau. Jadi dia cakap kepada Mahathir, macam mana saya nak justify kan? Sedangkan saya baru dilantik ni. Macam mana saya nak justify kan? Saya nak letak jawatan. Mahathir kata apa? Tak apalah, aku bagi kau sehingga pukul 5 petang ni, kau tulislah satu press conference, press release, aku akan baca, Mahathir kata. So bila Tommy Thomas balik ke office dia, dia jumpa dengan 2-3 orang, dia cerita. 2-3 orang kawan dia kata, tak boleh ni, kita kena teruskan, duda. Akhirnya, dia kata dia cuba nak tulis, tak boleh. So dia jumpa Tun, dia kata Mahathir, Tun, dia kata, tak boleh. I don't know how to justify. Saya tak tahu macam mana, apa nak cakap. Saya tak tahu nak justify macam mana benda ni. So akhirnya Tun kata, tak apalah.
Pandai-pandai lah aku nanti nak atur benda ni. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikir balik lah. The first day tu, bila pelantikan Tommy Thomas sebagai peguam negara, itu adalah usaha pertama Mahathir nak menggagalkan kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa? Ada dua pantang orang Melayu. Pertama, Kementerian Keuangan. Kedua, Peguam Negara. Pantang orang Melayu adalah Kementerian Keuangan dan Peguam Negara. Kenapa? Dua position ini adalah position yang sangat penting di dalam kerajaan Malaysia. Di samping Perdana Menteri. So, dia ada 3 position yang sangat penting, yang tinggi. Peguam Negara, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Peguam Negara. 3 position ni sangat besar dan tabu biasanya bagi orang Melayu, orang Islam, kalau dilantik orang bukan Islam. Apa yang Mahathir buat? The first thing yang dia buat, dia lantik Lim Guan Eng Menteri Keuangan, dia lantik Tommy Thomas jadi jadi Attorney General. Apa tujuan dia? Dia menimbulkan kemarahan orang Melayu. Dia timbulkan kemarahan orang Melayu. Apa yang berlaku pada kemarahan orang Melayu ni? Selama berbulan-bulan kita kena maki. Berbulan-bulan kita kena hantam. Berbulan-bulan kita kena torture. Terpaksa kita nak menjawab benda yang sama je. Oh, orang Melayu terpinggir, orang Melayu terpinggir. Tengok Tommy Thomas dah lantik, tengok AG dah. Tuan-tuan, bukan saya nak being racist. Tetapi kita kena be reality dalam perlaksanaan kerja kita. Dalam langkah kita kena be realistic. Jangan kita terus drastik ubah segala-galanya. Manusia ni is very difficult nak berubah. Pada mulanya lantiklah dulu orang Melayu. Lantik dulu. Kita betulkan pemikiran masyarakat. Kita buang dulu rangkaian-rangkaian untuk supaya fitnah-fitnah itu berlaku. Kenapa tak boleh lantik Rafizi sebagai Menteri Keuangan? Sebab Azmin Ali itu je. Berbanding dengan Lim Guan Eng, Rafizi Ramli lagi layak sebagai Menteri Keuangan. Betul? Betul. Kita tak menafikan perkara tersebut. Akhirnya pendedahan itu sendiri telah menceritakan rancangan Mahathir, kelicikan Mahathir, perancangan untuk memastikan. Tuan-tuan, satu lagi saya nak beritahu. Jawatan senator tidak habis tau dilantik. Zaman Pakatan Harapan ada lagi kosongan jawatan senator. Kalau tak silap saya 11 ke 15. Kenapa? Kenapa Mahathir tak lantik jawatan senator pada zaman Pakatan Harapan? Tidak dapat tidak, kita kena buat konklusi. Sebenarnya, perancangan untuk nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan sudah berlaku sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Sebab dia tahu. Kita tengok video-video, boleh search. Dia kata apa? Oh, kita, tak apa, saya akan berpegang kepada janji. Saya akan serahkan kepada Anwar 2 tahun. Saya akan serah selepas APEC. Saya akan serah. The moment dia kata dia akan serah, 6 bulan ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun ke, dia akan serah. Nak tak nak dia akan serah. So dia kata, macam mana cara kita nak memastikan? So Azmin datang, dia bawa plan. Dia kata, Tun, kita ada plan. Kita buat SD, Tun. Kita buat SD. SD tu kita hantar. Kita kata, kita minta Tun sehingga habis term. Habis 5 tahun. Dalam masa sama, Datuk Johari datang dengan another SD. Ahli-ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat yang menjong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dalam kadar segera. 10 orang tidak mahu sign. 10 orang tak sign. Dan 10 itu saya dedahkan nama pada malam tersebut. Azmin Ali, Zurada Kamarudin, Barubian, Willy Mongin, Ali Biju. Ini semua yang dapat Datuk ni. Barubian yang tak dapat Datuk. Ini semua dapat Datuk dah. Hadiah kepada pengkhianatan, tuan-tuan. Jawatan Datuk, jawatan pada menteri, jawatan itu, jawatan ini, gaji bulan-bulan. Itu hadiah kepada para pengkhianat, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, sedap betul nak jadi para pengkhianat. Sedap kan? Pengkhianat ni sedap. Gaji dapat, allowance dapat, pangkat dapat, datuk dapat. Iswardi, kau jadilah pengkhianat Iswardi, tuan-tuan. Pengkhianatan ini, di akhirat kelak, ada satu hadis Rasulullah SAW. Di akhirat kelak, pengkhianat-pengkhianat akan ikut ketua mereka yang membawa panji pengkhianatan itu. Dia akan ikut ketua-ketua yang bawa panji. Dan insya-Allah, kalau saya nak ikut mereka yang setia kepada perjuangan ini.
Saya tak nak ikut pengkhianat-pengkhianat punya panji. Tak apa. Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Rezeki saya bukan datang daripada manusia. Rezeki saya bukan datang daripada BN. Rezeki saya bukan datang daripada PN. Rezeki saya bukan datang daripada PBB, daripada UMNO, daripada GPS. Tak. Rezeki saya, rezeki tuan-tuan, percayalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil kita, sebagai pelindung kita. Bagi saya rezeki itu Allah yang bagi. Dan kalau perlu pun kita nak menentang kerajaan yang ada sekarang ini, kalau perlu pun kita turun untuk menentang kerajaan sekarang ini, kita akan turun. Tapi bukan sekarang. Sabar. Sabar, saya kata sabar. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Suka atau tidak, kita berada dalam cengkaman mereka. Digantung parlimen supaya rakyat tak tahu pemberian projek-projek ini yang kita dapat dedahkan, yang kita tak dapat dedahkan. Digantung parlimen supaya kita tak boleh nak cek vaksin projek, duit bilion-bilion yang pergi ke mana. Berapa komisen kementerian ni dapat? Berapa komisen kementerian menteri ni, kroni, proksi ni dapat? Berapa? Kita tak tahu. Pendedahan Tommy Thomas itu sendiri jelas. Tahu tak kenapa sampai sekarang Mahathir tak sokong Anwar? Tuan-tuan tahu tak? Kalau Mahathir betul nak mengembalikan negara, kenapa perlu dia nak angkat diri dia jadi Perdana Menteri? Amanah pernah persoalkan benda ni? Of course. Orang Amanah akan kata, oh Is, kita kena sokong Mahathir, Is. Kepala bana kau lah. Minta maaf aku kata. Ni bukan semua orang Amanah. Jangan pula orang bawah Amanah ni marah aku pula. Ni aku nak sebut pimpinan kau orang ni. Aku tahu, aku boleh sebut lagi pimpinan. Sampai sekarang. Sehingga hari ini saya bercakap ni, masih lagi nak angkat Mahathir. Ni semalam ni. Dapat panggilan. Masih lagi nak pertahankan Mahathir. Kenapa? Kenapa tu? Iaitu saya... Yang tu... tuan-tuan boleh agak sendirilah kenapa. Kan? Boleh agak sendiri kenapa. Lawan tetap lawan insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih yang menderma kepada masjid, jalan masjid di Asajaya. Dan alhamdulillah kita dah pun beli barang-barang selepas Chinese New Year, barang-barang tersebut datang. Kalau siapa nak menderma lagi boleh silakan, kita nak beli aircon juga untuk masjid tersebut. Ni masjid masjid. Aircon tu satu unit dalam 4,000 termasuk pemasangan di yang 3 horsepower yang besar tu, yang lekat dekat dinding tu. Di masjid satu ruang yang besar. Jadi siapa nak menderma boleh hubungi 014 6402434, 014-640-2434. Kita salurkan 100% ke masjid tersebut. Kenapa tuan-tuan? Nak harapkan YB lambat cerita lah. Nak harapkan YB lambat cerita. Ini pahala kita insya-Allah. Itu saya kata rezeki Allah. The more we give, the more we get back. Saya percaya ni, tak ada benda yang sangat powerful. Sedekah ni sangat powerful tuan-tuan. Ya Allah. The power of sedekah dengan orang ni tuan-tuan. Ni bukan nak bagi tazkirah, bukan saja nak minta supaya orang derma, tak. Ni saya nak cerita pengalaman saya. Saya pernah dalam keadaan duit tu tersepit. Saya sedekahkan sedikit. Rezeki tu datang daripada tempat yang kita tak sangka-sangka. Kadang-kadang rezeki ni bukan semestinya duit dapat balik tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sangka, mana datang duit bagi makan aku tadi? Duit aku tak banyak, tapi mana datang duit makan tadi? Ada rupanya. Mana kesihatan? Ada. Keluarga bahagia. Anak-anak yang sihat. Anak-anak yang dengar kata. Keluarga yang baik. Itu semua rezeki daripada Allah. Dan insya-Allah tak perlu kita nak jadi parti Islam. Cukup kita jadi orang Islam. Tak perlu kita join parti Melayu. Cukup kita jadi orang Melayu. Kerana saya selalu kata macam ni. Tidak ada siapa yang boleh merubah nasib kita melainkan diri kita sendiri. Kita semua rakyat Malaysia. Kita semua bertanggungjawab dengan semua kita. Setiap bangsa, setiap agama. Selagi mana nama kita rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab dengan setiap daripada mereka. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting LTL. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.